Baik, kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizwan syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kata oleh ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang diberikan akal sempurna oleh Allah Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala kebajikan, dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati Tuan Imam kita, Fadilatul Imam kita, dan lupa juga Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah kitab Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah kalangan Imam Al-Ghazali, insyaAllah. Kosong apa tu? Juz 9. Baik, insyaAllah. Ayat dia apa? Okey, dan nak langkau, insyaAllah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan mudah-mudahan boleh bermanfaat insya-Allah akan ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi dalam pembahasan adab-adab melaksanakan ketaatan, Itulah adab-adab mengerjakan solat. Dan hendaklah engkau baca selepas suratul Fatihah pada tiap-tiap sembahyang subuh. Tiap-tiap sembahyang subuh. Kamu baca kamu baca
Selepas surah Al-Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan sebagai surah Tiwalul Mufassal. Surah Tiwal Mufassal. Tiwal ni panjang. Surah-surah yang panjang. Ada tulisan bawah tu kan? Jumpa tak? Ada tulis bawah tu. Tiwal Mufassal ialah surah-surah yang ada di antara surah Al-Hujurat sampai kepada surah Al-Mursalat. Tiwal Mufassal iaitu surah-surah yang ada di antara surah Al-Hujurat sampai pada surah Al-Mursalat. Dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah dinamakan sebagai Qisarul Mufassal. Qisar ni pendek. Kalau Tiwal ni panjang. Qisar pendek. Iaitulah pada sembahyang zuhur, asar dan isya. Sembahyang maghrib surah-surah Qisarul Mufassal. Mana ada surah-surah Qisarul Mufassal? Qisarul Mufassal ialah surah-surah yang ada di antara surah Ad-Duha sehinggalah kepada surah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Baik. Kemudian pada sembahyang zuhur, asar dan isya kita baca surah Awsatul Mufassal. Dinamakan surah Awsat. Awsat ni pertengahan lah. Awsatul Mufassal. Okey. Itu surah-surah yang ada di antara surah juzuk Amma Yatasa'alun sampailah pada surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Sampai pada surah apa tu kan? Surah Al-Lail. Itu dikatakan surah Awsatul Mufassal, pertengahan. Dan kau baca pada sembahyang subuh dalam pelayaran akan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Ikhlas pada rakaat kedua. Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk, tetapi naklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Dengan kadar baca subhanallah. Ini surah yang boleh dibaca lah. Dia ada Tiwal Mufassal, ada Qisarul Mufassal dan Awsat Mufassal. Sampai subuh Qasar pendek. Fasal ni terperinci lah. Fasal terperinci. Tapi ini istilah yang guna pakai lah. Dia jadi macam satu istilah je. Tapi asal makna mufassal ni terperinci. Ataupun makna juga mufassal ni makna surah-surah yang diselangi dengan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sampai satu surah ada Bismillah, ada sampai surah ada Bismillah. Ini juga boleh dikatakan sebagai mufassal juga. Boleh juga dengan sebagai mufassal. Dia dah jadi macam satu istilah. Gitu. Ulang semula. Dan naklah kau baca selepas surah Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah dinamakan Tiwalul Mufassal. Dan pada sembahyang maghrib surah-surah dinamakan Qisarul Mufassal. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan isya surah-surah yang dinamakan sebagai Awsatul Mufassal. Baik. Tiwalul Mufassal surah Hujurat hingga Mursalat. Qisarul Mufassal surah Ad-Duha sampai Qul a'udzu binnas. Awsat pertengahan itulah Amma Yatasa'alun sehingga kepada surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Boleh? Macam itulah. Kalau hafal lah. Kalau hafal tak hafal macam mana Ustaz? Betul tak? Ya, dia penting hafal. Tak hafal macam mana? Baik, kalau sembahyang Jumaat macam mana? Kalau sembahyang Jumaat, kalau di sini disebutkan dalam kitab Muraqqiq Budiah, wa fi subhi Jumaat iza tas'al waqta alif lam mim tanzil. Pada fil ula pada rakaat yang pertama ataupun pada bahagian pertama, wa hal dan surah al-hatta ka hadisul hal atal alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Pada rakaat pada bahagian kedua lah. Rakaat kedua bikamaliha dengan sempurnanya. Itu kalau subuh Jumaat. Kalau kat sini dia dah siap tuliskan dalam dah print dah. Dah print pun tak apa pun tak tahu juga.
Dah prim pun tak hafal juga kan. Dia prim ni ada dua kebaikan. Satu kebaikan, kalau lupa dia boleh tengok situ. Satu lagi untuk memudahkan kita baca lah. Cuma kelemahan dia bila prim ni, kita malas menghafal. Tu je lah. Sebab apa? Benda dah ada, dah prim dah. Jadi nak menghafal tu dia jadi malas. Kalau tak ada prim kan, nak tak nak dia kena hafal lah. Okay, boleh InsyaAllah. Dan ketika kau berdiri, hendaklah kau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu. Kemudian bila kita berdiri, maka hendaklah engkau menundukkan pandangan kepada tempat sujudmu. Kerana demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada perasaan khusyuk hati kamu. Dan jangan sesekali kita menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyang. Janganlah tengok sana, tengok sini, tengok depan, belakang dan sebagainya. Batal tak solat? Solat tak batal, makruh lah. Makruh lah pandang sana, pandang sini. Jadi kalau nak khusyuk, jadi tumpukan perhatian pandangan mata kepada tempat sujud. Begitu juga dalam sujud. Habis dalam sujud, macam dan sujud pun kena juga pandang tempat sujud. Kalau sebut dalam kitab dalam kitab I'anatul Talibin tu, kitab I'anatul Talibin, kitab Arab klasik tu, yang membahaskan tentang kaifiat ketika dalam solat. Ketika berdiri naklah kita pandang tempat sujud, ketika rukuk pun pandang tempat sujud, ketika sujud pun kena juga pandang tempat sujud. Malahan dalam sujud lebih lagi, supaya menimbulkan perasaan khusyuk. Ada orang dia waktu sujud tu dia lolak mata, ada ya, tapi tak digalakkan lolak mata. Kemudian ketika sujud kita baca subhana rabbil a'la. Kalau ketika rukuk kita baca subhana rabbil azim. Kalau sebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin syarah kepada kitab Riyadhus Shalihin, dalam itu disebut bahawa kenapa kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdih, sedangkan pada rukuk kita baca subhana rabbil azim. Kerana apa? Kerana perkataan a'la ini terlebih mubalaghah, terlebih melampaui berbanding dengan azim. Itu sebabnya bila kita rukuk, kita sujud tu, maknanya punggung kita berada atas. Kepala kita yang tempat orang kata kepala, tempat apa? Orang jaga kepala kan, kedudukan tinggi kepala kan. Jadi kepala tu letak kat bawah, punggung letak kat atas kan. Ini nak menyatakan kepada mubalaghah, wazanatan dia. Itu sebabnya gunakan perkataan a'la tu. A'la ni di atas wazan isim tafdil. Isim tafdil ni mubalaghah berbanding dengan azim. Azim maha besar, a'la maha tinggi, kan. Itu sebabnya dibaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud, sedangkan rukuk subhana rabbiyal azim. Apa dia? Kalau tengah semayang orang yang bergerak sampai ganggu orang semayang, tidak ada. Siapa yang bergerak? Orang bergerak cakap. Orang tengah semayang di bawah. Sesuai sunat kan. Cakap ganggu orang semayang. Kalau dia tahu orang tu setengah semayang buat bising, haramlah hukum dia. Haramlah kita buat bising sedangkan orang tengah, apalagi kalau kita pula bab dunia kan, gitu. Haramlah. Tapi kalau kita dah tahu dah masa tu memang time kuliah, tahu dia nak elak lah kalau time kuliah. Kita tengah kuliah, ada orang semayang kat sana tu, memang satu benda yang tak boleh dielakkan. Dia nak tak nak mesti ada gangguan lah sikit macam tu. Itu sebabnya kena semayang di awal waktu. Time orang tak kuliah, time orang tengah semayang, masa tu lah kita kuliah. Ni datang lewat, dia datang lewat orang tengah kuliah, jadi memang ada gangguan kat situ. Macam tu. Tapi kalau kita sengaja buat bising sehingga mengganggu orang tengah solat, jadi hukumnya haram lah.
Lainlah kita memang maklum keadaan tu tengah bising. Masa tu memang tengah bising. Orang buat pergi kuliah mesti bising kan. Orang cakap sana, cakap sini dan sebagainya, memang tak boleh lah. Ada orang sembahyang situ. Tapi kita sebaiknya kenalah hormat orang tengah sembahyang. Baik? Boleh? Baik, seterusnya, jangan kamu menoleh ke kiri, ke kanan di dalam solat. Kecuali nanti dah time orang kata time dah habis sembahyang, Assalamualaikum, barulah kita menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Setelah itu hendaklah kau mengucapkan takbir rukuk dan angkat tanganmu seperti cara yang telah disebut dalam kaifiat mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Hendaklah kau mengucapkan takbir rukuk dan angkat tanganmu seperti cara disebutkan dalam kaifiat mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Dan panjangkan bacaan takbir itu sehingga kau sampai berada dalam keadaan rukuk yang sempurna. Maka letakkan kedua tangan, telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai dan tegakkan lututmu baik-baik. Okey. Macam mana takbir yang sempurna? Takbir yang sempurna macam mana? Kan kita punya ibu jari ni bertentangan dengan bawah cuping telinga. Itu takbir yang sempurna. Mana kita punya ibu jari ni bertentangan. Tak semestinya sentuh. Yang penting bertentangan dan menghadap ke kiblat. Dan ujung jari ni berada di bahagian atas. Itu yang paling sempurna lah. Ada orang kata tak kisah itu. Tapi tidak menepati kepada sunnah Rasulullah SAW lah. Tapi nak yang sempurna macam itulah cara dia, yang sempurna. Gitu. Baik, seterusnya tuan, dan renggangkan kedua sikumu dan ratakan belakang lehermu dan kepalamu sehingga keduanya kelihatan seperti sekeping papan. Ini kalau orang yang dalam keadaan sihat dan dia tak ada sakit tulang belakang apa-apa, dia kena buat macam itulah. Sama seperti bentuk L kan, bentuk L. Dan ketika rukuk tu mestilah menghadap ke tempat sujud. Ada orang ketika rukuk dia tengok lutut dah. Ada orang ketika rukuk tengok kaki, kan? Ini tak menepati kepada sunnah Rasulullah. Saya menepati, kita mestilah pandang pada tempat sujud ketika rukuk. Atau sekalipun mungkin ada kucing lalu pun kita jangan tengok kucing tu. Ada orang bila kucing lalu tengok kucing lalu dulu. Kamu tengok tempat sujud balik. Jadi kucing lalu dia mengganggu dia lah. Jadi apa saja yang lalu depan kita jangan kita pedulikan. Yang penting lihat pada tempat sujud. Itu cara sembahyang yang sempurna lah. Baik, punya tuan. Baik. Dan renggangkan kedua sikumu pada lambungmu. Sedangkan perempuan tidak berbuat demikian, bahkan dia merapatkan sebahagian anggota pada bahagian anggota lain. Dan bacalah ketika rukuk itu Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maksudnya Allah Ta'ala yang agung dengan segala kepujiannya. Dalam rukuk Subhan Rabbiyal A'la aja. Cuma saya dah cakap tadi kan perbezaan antara A'la dengan Azim. A'la ni dia termasuk dalam sirah mubalaghah ataupun sirah takdim. Sebabnya digunakan kata A'la. Dalam rukuk, dalam sujud kita tak baca Subhanallahil Azim. Kena baca Subhanallah. Kenapa? Memang dah kafiat yang itulah. Dia ajar oleh baginda Rasulullah SAW dan ulama pun mengkaji. Kenapa A'la? Kenapa tak Azim? Macam inilah jawapannya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Syarah kepada kitab Riyadhus Shalihin. Baik, seterusnya, dan jika engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 ataupun 10 kali. Ada yang menyatakan 11 kali. Yang sunat ni ganjil. Sebenarnya yang sunat kita baca ganjil lah. Kerana Allah Ta'ala tu dia ganjil, tunggal. Jadi Allah Ta'ala tak suka pada genap. Allah Ta'ala suka pada ganjil. Itu sebab ni galakkan apa sahaja bacaan dalam solat kita baca dengan jumlah yang ganjil.
Terus kali tasbih kita baca dengan ganjil. Baik. Kemudian kau angkat kepala sampai kau kembali tegak seperti sebelum rukuk. Dan angkatkan kedua tanganmu sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang memujinya. Sami Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian bila kau berdiri tegak, baca lima. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Min syai'in ba'du. Ini sunatlah kita menambah bacaan tadi. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, segala puji bagi kamu, mil'us samawati, sepenuh langit dan bumi, pujian sepenuh langit dan bumi, wa mil'ul ardi, dan pujian sepenuh bumi. Tadi langit, sama ada langit, ardi bumi, wa mil'ur ma syi'ta min syai'in, dan sepenuh apa jua yang engkau kendaki selepas daripada itu. Baik. Kemudian ada catatan di bawah garisan bawah tu, perbezaan bila kita baca mil'u dengan mil'a. Mil'u dengan mil'a. Kalau kita baca mil'u, kalau mil'u, dia boleh baca mil'u dengan mil'a. Kalau rafa' beri depan, dia jadi sifat. Ini dalam pembahasan dalam ilmu nahwu lah. Kalau dibaca mil'a, dia jadi hal. Dalam bab nahwu dia ada satu bab hal nama dia. Hukum hal ni mansub. Sedangkan hukum sifat ikut kepada mausuf. Sifat ikut mausuf. Kalau sifat sebelumnya bagi depan, maka dia pun bagi atas depan. Kalau sifat sebelumnya bagi atas, maka dia pun bagi atas. Kalau sifat sebelumnya bagi depan, dia pun bagi depan. Atas, depan, bawah. Kalau bawah. Itu hukum sifat. Kadang dia tak panggil sifat, dia panggil na'at. Na'at ikut man'ut. Ada 4 perkara yang ikut mengikut dalam ilmu nahwu, iaitu pertama na'at, lepas tu taukid, keempat badal, kelima ataf. Na'at, taukid, ataf, badal. Dia bergantung kepada huruf yang sebelumnya. Kalau pergi atas dia pun bagi bawah. Macam tu. Baik, contohnya apa? Contohnya mil'u. Mil'u tu kenapa bagi atas mil'u? Kerana ikut kepada alhamdu. Nampak? Jadi alhamdu tu dia jadi pada sifat, sedangkan mil'u tu mausuf. Jadi sifat ikut mausuf lah. Ataupun mil'u tu jadi mausuf, alhamdu jadi sifat. Okey. Kemudian kalau kita baca hal, mil'a, dia jadi hal kepada kalimat yang sebelumnya. Jadi halun kepada kalimat sebelumnya. Rabbana lakal hamdu. Baik. Seterusnya, dan jika kau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika kau i'tidal pada rakaat yang kedua. Kemudian dalam kau turun untuk sujud sambil membaca ataupun mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Ada pula yang rajin kadang-kadang. Yang rajin tu dia angkat rukuk dan angkat tangan pula. Lopeh daripada kunut tu terus turunlah, yang pergi angkat tangan kenapa? Ada pula yang kata bila dah habis rukuk tu, kunut tu dia siap sapu kat muka pula. Ada pula gitu. Nabi rukuk tu kita semua. Lepas tu turun sujud. Tak ada dinyatakan gitu, tak ada suruh pun. Dah habis rukuk kunut tu turun je lah. Turun ke bawah. Tak perlu nak kita nak angkat tangan lagi. Tak perlu nak angkat sapu ke muka lagi. Macam tu. Boleh? Seterusnya, dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Okey, ini kafiat untuk kita turun.
Kaifiat ketika kita nak rukuk, nak turun kepada sujud, iaitulah dengan cara pertama kali letakkan dahulu lututmu. Okey. Ni kalau lutut okeylah, kalau lutut tak okey macam mana ustaz? Tak rapi dan tak zarurat. Setelah itu baru letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu. Padahal dahi itu dalam keadaan terbuka, inkishaf, terbuka. Dan letakkan hidungmu sama dengan dahimu, dan renggangkan kedua sikimu daripada lambungmu, dan renggangkan pula perutmu daripada kedua pahamu. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Perempuan berbezalah. Perempuan dalam keadaan merapatkan segala anggota badannya. Okey, lelaki ni kena renggangkan. Malahan Nabi pula ada riwayat menyatakan Nabi ketika dia sujud tu dia punya tangan tu terbuka sehingga nampak dia punya ketiak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Okey. Kemudian di antara 7 anggota sujud tu, kita yang utama sekali ialah dahi. Dahi mesti dalam keadaan inkishaf, terbuka. Dia kata. Sebut dalam kitab fiqh. Yang lain tu tak terbuka pun tak apa. Lain tak terbuka macam tu. Contohnya ibu jari kan. Ibu jari kan termasuk, ibu jari kaki kita kan termasuk dalam anggota sujud. Tapi dia tak semestinya terbuka. Itu sebabnya ada orang sembahyang kadang dia pakai sepatu ataupun khuf kan, sepatu yang kulit Arab kan. Kadang ada orang sembahyang pakai stokin. Sah ke tak sah? Sembahyang pakai stokin? Sah kalau pas sembahyang pakai, tapi dengan syarat stokin tu bersih lah. Boleh. Sebab apa? Kerana ibu jari kaki kita tu dia bukan disyaratkan mesti terbuka ketika dalam keadaan sujud. Yang penting terbuka mestilah dahi. Hidung tak terbuka boleh tak? Boleh tak masalah. Tutuplah. Tak terbuka. Walaupun hidung tu termasuk dalam anggota sujud. Betul tak? Betul tak? Anggota sujud ialah kaki. Ibu jari kaki kan, kaki kanan. Lepas tu apa lagi? Lutut kaki kanan. Apa lagi? Tapak tangan. Tapak tangan. Okey. Lepas tu dahi. Okey. Mana tapak tangan tu tidak terbuka pun tak apa. Tak ada masalah, tidak terbuka. Kita tengok perempuan pula sembahyang. Kadang tangan itu pada telekung dan kadang tidak terbuka. So, sah lah, tak ada masalah. Yang penting dahi dan kadang terbuka. Sujud muka unta. Dia tak boleh tu semacam anjing. Anjing tu kaki dia macam ni kan. Unta macam mana unta turun? Wallahualam lah. Tak pasti sama ada hadis ke tak hadis ke, tak pasti. Cuma kaifiat yang dalam kitab fiqh yang sepakat ulama dalam Syafi'i ini, mestilah ketika ruku tu mestilah meletakkan kedua lutut dahulu. Lutut tu kena letakkan dahulu. Okey. Setelah tu letakkan kedua tanganmu. Ini betul lah ni. Ini Ghazali ni. Dan diiringi dengan dahimu. Padahal dahi itu terbuka. Dan letakkan hidungmu sama dengan dahimu. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Dan renggangkan pula perutmu daripada kedua-dua pahamu. Macam itulah cara dia. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan ia naklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian lain. Ini perempuan tadilah. Perempuan naklah merapatkan sebahagian anggota di atas sebahagian yang lain. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Dan janganlah engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai
seperti perbuatan anjing. Seperti perbuatan anjing. Jangan kita letakkan kan kita punya tangan itu di atas lantai samalah seperti anjing. Macam mana keadaan anjing tu ketika dia duduk? Kan kaki dia melunjur gitu kan. Ya tu. Itu cara yang ditegah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baca 5 sujud dengan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau kita baca subhana rabbiyal a'la aja boleh tak? Tanpa wa bihamdih? Boleh. Boleh lah. Tapi nak sempurna subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itulah sempurna. Nak sempurna lagi kita baca 3 kali. Nak sempurna lagi sampai 9 kali, 11 kali. Itu kalau kita semayang seorang diri, kita digalakkan bacakan banyak. Sekali sah. Tapi ada satu hadis berkenaan dengan seorang sahabat dia ikut Nabi semayang. Satu hari lah dia ikut Nabi semayang. Kan? Nabi baca dalam semayang itu iaitulah rakaat pertama dengan baca suratul Baqarah. Nabi baca mula sahabat tu ingat sampai ayat yang ke-100 Nabi rukuk. Rupa Nabi tak rukuk. Terus Nabi sambung lagi sampai habis suratul Baqarah. Macam tu. Lepas tu Nabi sambung lepas Baqarah apa? Al-Imran kan. Tapi Nabi tak baca Al-Imran. Tapi Nabi baca surah An-Nisa. Sambung lagi sampai habis surah An-Nisa. Itu. Rakaat kedua lepas Fatihah Nabi baca lagi, sembahyang lagi. Dengan baca surah Al-Imran sampai habis. Dan rukuk Nabi itu sama panjang dengan berdiri. Sebutlah dia. Sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rukuk Nabi sama panjang dengan berdiri. Sama lama dia. Tidak Nabi sama panjang dengan berdiri. Sujud Nabi pun sama juga panjang dengan berdiri tadi. Punyalah lama. Lepas tu barulah salam. Jadi hadis itu berkenaan dengan seorang sahabat yang ikut Nabi dalam sembahyang. Adakah sembahyang sunat ke sembahyang wajib? Ini persoalan dia. Itu adalah sembahyang malam. Sembahyang tahajud yang diikut oleh sahabat tadi. Dia nak ikut Nabi sembahyang, dia pun ikutlah kepada Nabi sembahyang. Punyalah panjang sembahyang baginda Rasulullah SAW. Ada ulama yang menyatakan bahawa sehingga sahabat tadi pun rasa macam nak keluar dari sembahyang, tak sanggup nak ikut Nabi sembahyang. Punyalah lama. So maknanya dalam sembahyang sunat ni kita digalakkan lama kerana kita sembahyang seorang. Tapi kalau sembahyang sunat pun banyak jenis juga. Sembahyang apa? Sembahyang tarawih, sembahyang sunat kan. Tapi kalau sembahyang tarawih panjang-panjang tu pun saya rasa berapa orang tinggal. Silap imam dengan Bilal dia siap yang semua dah habis capur lah. Gitu. Bilal pun lagi tinggal imam seorang. Gitu. Itu berkenaan sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Baik, seterusnya engkau baca tasbih 3 kali apabila engkau sembahyang berjemaah, dan 7 atau 10 apabila engkau sembahyang sendirian, ataupun 11. Ada satu riwayat 11. Kita digalakkan baca dalam keadaan ganjil. Baik, kemudian engkau bangkit daripada sujudmu sambil mengucap Allahu Akbar, sehingga engkau duduk dengan sempurna dan duduk di atas telapak kakimu yang kiri, dan tegakkan telapak kakimu yang kanan, dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terurai tidak tergenggam. Dan baca oleh kamu, Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'afani. Ini kita balik sikit lah. Yang kita baca biasanya wajburni dahulu kan. Rabbi firli warhamni wajburni wa'afani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Boleh lah. Ini kadang ini riwayat lain ni. Imam Ghazali kadang dia masukkan yang riwayat lain. Gitu.
Jadi dia baca wajibuni kemudian. Mana wajibuni? Tampunglah kekurangan diriku. Maksudnya. Rabbi fili Allah Ta'ala, ampunkan olehmu dosaku. Warhamni, dan berikan rahmat padaku. Wazzuhni, berikan rezeki padaku. Wahdini, berikan hidayah padaku. Wajibuni, tampungkanlah kekuranganku. Wa'afini, berikan keafiatan kepada badanku. Wa'fu anni, dan ampunkan dosa-dosaku. Ini bacaan. Ketika berada dalam antara dua sujud, baca antara dua sujud. Inilah bacaan dia. Baik. Dan duduk itu namanya duduk tawarruk. Dia ada duduk iftirash. Dia ada duduk istirahat. Ada duduk istirahat, ada duduk tawarruk, dan ada duduk iftirash. Okey. Duduk antara dua sujud pertama dengan sujud kedua. Kita ada duduk kan? Itu duduk apa nama dia? Duduk istirahat. Duduk istirahat. Ataupun duduk antara dua sujud pun boleh juga. Ada ulama dia kata duduk antara dua sujud. Al-julus baina sajdataini, dia kata. Al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ada ulama menyatakan duduk tawarruk. Ada ulama menyatakan duduk istirahat. Tapi yang lebih tepat ialah al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Gitu. Kemudian bila nak bangun, kita duduk kan? Nak bangun duduk kan? Itu namanya duduk istirahat. Kalau duduk tasyahud pertama, itu namanya duduk iftirash. Duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Tawarruk. Duduk tawarruk ni maknanya dimasukkan kaki itu di bawah, kaki kiri itu dimasukkan di bawah kaki kanan. Kaki kanan itu ditegakkanlah. Itu namanya duduk tawarruk. Duduk istirahat ni maknanya kita duduk, punggung kita di atas telapak kaki yang belah kiri. Kita duduk mana punggung kita di atas telapak kaki bawah kiri yang kiri. Sedangkan kaki kanan tu ditegakkan, kan? Itu namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Boleh? Baik, seterusnya. Kemudian lalu kau sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama. Kemudian kau bangkit pula untuk duduk istirahat. Ini duduk istirahat. Pada setiap rakaat yang diiringi dengan tasyahud, duduk istirahat. Mana ataupun nak bangun tu kena duduk dulu. Nak bangun duduk, itu nama duduk istirahat. Duduk sekejap lah. Macam tu. Dan dalam kau duduk istirahat itu sekejap sahaja. Kemudian kau berdiri. Dan kau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Dan jangan kau dahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Dan naklah kau mengucap Allahu Akbar ketika kau hampir ke tempat duduk istirahat. Ketika terus takbir itu kau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Sehingga pada sampai separuh daripada berdirimu. Okey. Ini kalau seandainya kan, kalau kita sihatlah, kaki kita okey, kita bangun tu terserentaklah. Mana kaki itu, mana lutut tu kita angkat terserentak. Itu kalau seandainya kita sihat. Tapi kalau sukut kaki sakit macam mana? Punggung sakit macam mana? Itu yang kadang terpaksa mengereng ni tu. Mengereng ni kan. Dah punggung sakit, pinggang sakit, nak bangun pun susah. Kadang ada siap berpaut lah ke dinding tu. Nak bangun tu pegang dinding. Kenapa? Pinggang sakit, kaki sakit. Kalau tak pegang dinding kan tak boleh bangun. Dia boleh bangun, yang tak boleh bangun lagi pun lagi satu juga. Supaya duduk kan. Keadaan macam tu doa je lah. Baik. Dalam rakaat kedua naklah kau ulangi seperti kaifiat rakaat pertama. Bermula dari perkataan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada rakaat kedua naklah kau ulangi seperti kaifiat rakaat pertama. Bermula dari perkataan na'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai pada sujud yang kedua. Kemudian kau
Naklah kau duduk untuk tasyahud pertama, dan naklah kau letakkan tangan kanan di atas paha kanan. Letakkan tangan kanan atas paha kanan, dan dengan menggenggamkan jari-jarimu kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka kau naklah biarkan keduanya tanpa digenggam, dan naklah kau isyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika kau mengatakan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Naklah kau isyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika kau menyatakan illallah, bukan ketika kamu menyatakan la ilaha. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terurai, tidak digenggam. Kiri tak terurai lah, dan dibuka kan, di atas sebelah kiri. Dan naklah kau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, tasyahud awal, seperti kau duduk antara dua sujud dahulu. Antara dua sujud itu duduk iftirash, duduk iftirash. Okay? Mana ketika kita angkat tu, itu kita illallah, asyhadu an la ilaha illallah, angkat kan, macam tu, angkat. Dan disunatkan kita mandang pada jari tu. Dan kita bakar kita sunat kita mandang pada jari. Angkat sikit je. Ada yang angkat ke langit macam mana? Itu tak ada lah. Tak ada pun disebut dalam kitab kena angkat ke langit. Tuhan ke atas, jadi kita tunjuk ke atas. Ada pula yang menggerak-gerakkan jari, ini makruh. Dalam mazhab Syafi'i ke, dalam 4 mazhab pun dia tak ada sebut. Tak ada sebut sunat kita menggerak-gerakkan, berpusing-pusing macam tu, tak ada. Kan? Yang ada, tak silap saya, mazhab Hanafi ke macam tu. Dia hanya menggerakkan ke kiri ke kanan saja. Yang ada gerak kiri kanan ada. Tapi berpusing-pusing tak ada. Tak tahulah mana sebab itu kan tak adalah menggerak-gerakkan. Dia ada statiknya lah, statiknya tu. Tak ada suruh mengganggu kan. Apa kelebihan mengganggu tu pun saya tak tahu kelebihan dia. Tak sempurna lah. Tak sempurna lah. Macam tu. Macam-macam gagam lah sembahyang ni. Itu. Dudukkan punggungmu yang kiri dan meletakkan telapak tangan kanan, dan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan, dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Itu namanya tu tawarruk. Mana kita masukkan kaki kiri ini bawah kaki kanan, yang kaki kanan tu ditegakkan macam tu. Dan dalam kau mau sempurnakan baca doa yang maksur. Maksud doa maksur ni doa yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Pada tasyahud itu kemudian kata olehmu selepas selesai daripada doa tadi, dengan kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali, sekali ke kiri dan sekali ke kanan, sekali ke kiri. Dan taklah kau menoleh ketika bersalam, sekira-kira dapat dilihat putih pipimu di sebelah tepimu, dan niatlah olehmu akan keluar daripada sembahyang. Dan dalam kau niatkan beri salam pada orang yang di kiri dan di kanan daripada segala malaikat dan juga manusia. Tak ada orang pun tak apa, tak masalah, bagi salam kan. Kemungkinan ada malaikat lah di kanan, ada malaikat di kanan pun yang menulis amalan kita tengah sembahyang. Baik, dan apa yang disebut ini adalah cara sembahyang yang sendirian, dan akan disebut cara sembahyang setiap berjemaah dan fasal yang akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian dalam sembahyang itu ialah khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Itu yang paling penting. Mesti ada khusyuk lah. Rukun qalbi, dia maksud rukun qalbi ni khusyuk lah. Rukun qalbi ni bukan hanya sekadar waktu niat dia. Niat sembahyang tu rukun qalbi. Kemudian termasuk rukun qalbi dia khusyuk. Kena ada khusyuk. Kerana ada ramai dekat sembahyang ni kadang-kadang keadaan lalai. Takut nanti umat Allah tak terima sembahyang kita, kerana kita sembahyang dalam keadaan lalai. Sembahyang tapi hati tak ke mana lah. Gitu. Itu yang kadang-kadang tengah sembahyang tu lupa rakaat berapa ni ya. Rakaat ke-3 ke ke-4 dah, lupa dah.
Ataupun aku ni dah tasyahud awal ke belum? Lupa. Sebab pemikiran tu dah banyak dah merewang tak mana-mana. Baik, kemudian Imam Hasan Basri pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Tiap-tiap sembahyang yang tidak hadir padanya hati, maka ianya sembahyang tak ada hati tadi ilal uqubah, kepada siksaan itu asra'u, terlebih cepat. Asra' ni terlebih cepat lah, terlebih hampir. Siap sembahyang yang tak ada hati dalam dia, jadi siksaan tu lebih dekat daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebabnya kita kena sembahyang keadaan khusyuk, tawaduk, merendah diri pada Allah. Macam mana anggota kita tetap, maka hati kita tetap. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innal abda lisalli salah fala yaktubu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak ditulis ganjaran sembahyangnya itu, melainkan hanya 1/6-nya sahaja, wala ushrun, ataupun 10 sahaja, 10 saja, dan hanya ditulis ganjaran sembahyang soal itu mengikut banyak mana yang dia khusyuk dalam solatnya. Orang tu ditulis pahalanya mengikut banyak mana khusyuk. Kalau kurang khusyuk, kuranglah pahala. Lebih khusyuk, lebihlah pahala, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja pembahasan kita malam ini. Alhamdulillah. InsyaAllah akan datang kita masuk lagi bab yang lain lah. Allah Alam. Ada soalan tak? Saya tutup. Ada? Tak ada? Habis. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa taqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira wa ya fatah ya alim. Lawala qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ma'rifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa barakta bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum.